Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ini dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Ain Hamidimah Rafiq. Saya akan menerangkan tentang apa itu peradaban, etika dan juga sedikit berkaitan dengan sejarah Melaka. Peradaban berasal daripada perkataan Merdana yang boleh diartikan sebagai cara orang berperilaku, tingkat kesopanan mereka dan tingkat kehalusan mereka. Manakala etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos dan ethos. Ethos membawa maksud kepada sifat, watak, kelaziman, kebiasaan, tempat yang sudah memiliki kebiasaan, gaya hidup dan juga budaya. Melaka telah memainkan banyak peranan penting dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam pada hari ini, di mana penyebaran Islam telah tersebar di alam Melayu. Buktinya, penyebaran agama Islam tersebar secara meluas ke Jawa, Brunei, Maluku, Sulawesi, Sumatera dan juga Patani melalui para ulama. Seperti mana yang kita ketahui, para ulama juga memainkan peranan penting di mana mereka telah menggunakan kaedah kapal-kapal dagang untuk memastikan pergerakan mereka lebih cepat dan Islam dapat tersebar dengan lebih pantas serta meluas. Selain itu, proses interaksi yang wujud dalam kalangan kepelbagaian etnik semua telah bermula di Selat Melaka melalui langkah pembudayaan yang menyatukan komuniti multiras atau etnis melalui dua cara iaitu perdagangan dan perkahwinan. Tambahan pula, kemunculan tokoh-tokoh asing ke Melaka juga berasaskan motif yang lain di mana mereka ingin meluaskan agama Islam selain daripada ingin menjalankan aktiviti perniagaan di sana. Antara tokohnya ialah Maulana Abu Bakar yang telah membawa kitab Darul Mazlum, manakala Maulana Sadar Jahan telah memberikan didikan dalam bidang ilmu tasawuf di istana untuk golongan-golongan para pembesar maupun rakyat. Empat sistem yang digunakan ketika pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka iaitu pemerintahan, perundangan, ekonomi dan juga bahasa. Bagi sistem yang pertama ialah sistem pemerintahan. Di Melaka, sistem pemerintahan sangat terkenal kerana struktur yang teratur dan juga tersusun. Induk bagi pemerintahan di Melaka dipegang oleh Sultan itu sendiri sebagai tampuk pemerintah dan juga dibantu oleh sistem pembesar. Sistem pembesar di Melaka ini terkenal dengan sistem mereka sendiri iaitu sistem pembesar empat lipatan yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, laksmana dan juga temanggung. Pembesar empat lipatan ini merupakan pembesar yang paling utama ataupun menjadi tonggak utama ketika pemerintahan itu. Namun, pembesar ini juga dibantu oleh pembesar 8, 16 dan juga 32. Sistem kedua ialah sistem perundangan. Undang-undang darat yang juga dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka terdiri daripada 44 fasal dan juga boleh dikategorikan ataupun dikenal pasti sebagai 44 perkara. Perundangan ini juga disusun rapi oleh Sultan Mansur sendiri selepas induk perundangan ini dicipta ketika zaman Sultan Muzaffar Shah. Hukum Kanun Melaka ini meliputi segenap aspek iaitu kontrak, harta, undang-undang keluarga, jenayah, malah tanggungjawab raja, pembesar dan hukum perdata dan juga pidana. Pengaruh undang-undang ini berjaya ketika mana negeri Perak dan Pahang memperkenalkan Undang-Undang Kanun 99 dan juga Hukum Kanun Pahang yang tersendiri. Intipati yang terkandung di dalam Hukum Kanun Melaka ini juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian 25 fasal utama dan juga 24 fasal yang memperuntukkan kuasa dan prospek tugas para pegawai. Dan perkara ini juga berkait rapat dengan dagangan, kecurian ketika di atas kapal dan perundangan ini telah digubal dan diperhalusi oleh pengasasnya sendiri iaitu Sultan Mahmud Shah. Yang ketiga ialah sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka ini datang daripada pelbagai pekerjaan seperti bertani, perniagaan, dagangan, bekerja di istana dan perdagangan. Kegiatan bertani bagi masyarakat Melayu ini tidak asing lagi kerana dengan adanya penanaman padi humah yang sangat subur ketika zaman itu. Hal ini kerana Sultan bertanggungjawab dalam menyelaraskan sistem cukai negara dan juga mempunyai hak melalui pungutan cukai ini. Sultan juga dibenarkan untuk melaksanakan sistem kerah kepada rakyat, namun kebiasaannya golongan yang harus dikerah ini daripada golongan bawahan sahaja. Ekonomi bagi pembesar, kuasa yang diperolehi oleh pembesar adalah lebih besar jika hendak dibandingkan dengan sultan itu sendiri. Perkara ini jelas terlihat ketika pembesar memperolehi hasil cukai yang banyak sebagai contoh biji timah tak kala sistem kerah ini dijalankan.
Akhir sekali, sistem bahasa. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini, pelabuhan di Selat Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang sangat pesat dan juga terkenal. Pada zaman ini juga, Melaka merupakan pusat bagi didikan dan penyebaran agama Islam. Pemakin bagi semua perkara ini adalah dengan didukung oleh sistem bahasa yang digunakan iaitu bahasa dan kesusasteraan kesenian Melayu. Kegemilangan ini tidak hanya di negeri Melaka, malah ianya meliputi seluruh Nusantara. Ketika ini, bahasa Melayu klasik menjadi lingua franca ketika di Asia Tenggara dan tulisan Jawi merupakan tunggak utama bagi intelektual, agama dan pertukaran bahasa. Terdapat 7 faktor pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam, iaitu keistimewaan agama Islam, perkahwinan, seni dan kesusasteraan, perluasan kuasa dan politik, anti-sistem kasta dan pengaruh pemerintah. Keistimewaan agama Islam iaitu mementingkan konsep ketuhanan dan ajaran yang mudah merupakan salah satu keistimewaan agama Islam berbanding agama-agama lain. Islam adalah agama yang menyeluruh atau dipanggil syumul, iaitu merangkumi semua bidang kehidupan. Agama Islam dilaksanakan tanpa melihat perbezaan antara bangsa, keturunan, warna kulit serta menolak konsep kasta. Hal ini dapat menarik minat masyarakat Melayu dalam menghapuskan jurang pemisah di antara masyarakat ketika itu. Perkara ini dikatakan demikian kerana Islam merupakan sebuah agama yang bersepadu. Seterusnya ialah perdagangan. Melaka sesuai untuk dijadikan sebagai tempat perdagangan kerana ianya merupakan semenanjung tanah Melayu yang terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Hal ini menjadikan Melaka sebagai sebuah tempat yang strategik untuk berdagang. Kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan pedagang di Melaka tanpa sebarang masalah disebabkan oleh muara sungai Melaka yang dalam. Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Disebabkan oleh itu, Melaka tidak terganggu dengan perubahan angin monsun yang berlaku di setengah kawasan pelabuhan. Hal ini menyebabkan Pelabuhan Melaka menjadi salah satu kawasan yang selamat dan mudah untuk para pelayar berhenti berlabuh. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau menjadikan Melaka tempat yang sesuai untuk mengawasi selat. Melaka terkenal sebagai tempat tanda arah kepada pedagang dari luar. Di samping berniaga, pedagang Islam datang daripada pelbagai negara seperti negara Parsi, Arab dan India. Mereka memainkan peranan dalam menyebarkan agama Islam di dunia, termasuk di Melaka. Selain itu ialah perkahwinan. Proses perkahwinan sasiah merupakan proses di mana raja dari pelbagai negara lain akan mengahwini anak puteri kepada Sultan Melaka setelah mereka selesai memeluk Islam. Kerana proses ini dapat membantu meluaskan penyebaran agama Islam dari sesebuah negara ke sesebuah negara yang lain. Sebagai contoh, perkahwinan yang berlaku di antara Puteri Pasai dan Megat Iskandar Shah menyebabkan berlakunya penyebaran Islam ke Melaka. Seni dan kesusasteraan. Masyarakat Melayu telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Melaka. Penggunaan bahasa ini sebagai bahasa pengantar telah memudahkan lagi proses penyebaran agama Islam ke seluruh pelosok Melaka. Selain itu, Islam memperkenalkan tulisan Jawi di Selat Melaka. Para pendakwah menyampaikan ilmu dalam tulisan Jawi di awal terciptanya sistem pendidikan pada masa tersebut. Para tokoh karyawan dan ulama luar maupun tempatan telah menghasilkan karya sastra berdasarkan kisah para nabi, pahlawan Islam dan pelbagai lagi. Perluasan kuasa dan politik. Terdapat beberapa negara yang telah ditakluki oleh Melaka seperti Kedah, Rokan, Pahang dan Siak. Perluasan kuasa dan politik memudahkan Islam untuk tersebar. Sebagai contoh, pertabalan sultan-sultan dari kalangan putera Melaka yang menjadikan negeri tersebut wilayah Islam seperti Sultan Abdullah di Kampar, Sultan Muzaffar Shah di Perak dan Sultan Abdul Jamil di Pahang. Di samping itu, kekuatan politik Melaka telah membolehkan pendakwah dikirim ke Mindanao, Brunei, Sulawesi, Maluku dan Sulu serta Jawa. Perkembangan ini mampu untuk meluaskan pengaruh Islam di seluruh Nusantara. Anti-sistem kasta. Agama Islam tidak mementingkan sistem kasta berbanding agama Hindu yang teramat sangat mementingkan sistem kasta di dalam kehidupan mereka. Ahli sosiologi moden menjelaskan bahawa sentimen pro-Islam terwujud dalam kalangan umat Islam kerana dipengaruhi oleh perasaan anti-sistem kasta. Bagi mereka, memeluk agama Islam merupakan salah satu cara yang berkesan untuk membebaskan mereka daripada terus dibelenggu oleh sistem kasta tersebut. Akhir sekali ialah pengaruh pemerintah. Melaka merupakan tempat pertemuan antara para ulama serta pendakwah dari pelbagai tempat seperti Pasai dan Arab. Melaka menjadi pusat utama pertukaran ilmu.
Pemerintah Melaka menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah untuk memudahkan urusan ulama untuk menyebarkan Islam dengan tenang, selesa, aman dan damai. Raja yang merupakan pemerintah Kerajaan Melaka menyambut kedatangan Islam dengan penuh meriah. Perkara tersebut mampu mempengaruhi para pembesar untuk turut sama mempelajari, menghormati serta menganuti agama Islam. Sultan Melaka memberi sokongan yang penuh dan beliau turut melibatkan diri dalam usaha untuk mengembangkan Islam dengan melakukan pembinaan tempat untuk mengajar agama Islam iaitu masjid, pondok dan madrasah. Masyarakat Melayu sangat terkenal sebagai masyarakat yang sangat taat kepada raja. Oleh itu, pengislaman raja-raja membantu perlembagaan Islam. Kata-kata raja dianggap sebagai undang-undang muktamad, maka pengislaman golongan raja serta pembesar secara tidak langsung membuatkan rakyat menganut agama Islam. Saya, Aina Azliana akan meneruskan dengan cadangan untuk mengekalkan etika dan perpaduan. Sebelum itu, umum kita mengetahui bahawa aspek etika dan perpaduan menjadi tunjang sasial seseorang individu itu. Mengapa pentingnya etika dan perpaduan ini? Kepentingan utama etika dan perpaduan ialah dapat mendekatkan hubungan sesama masyarakat setempat, tidak kira pelbagai kaum, bangsa maupun agama di Malaysia. Antara cadangan dalam mengekalkan etika dan perpaduan adalah melalui pelaksanaan institusi beraja, sistem pendidikan, menghormati adat dan kepercayaan bangsa lain serta menerapkan sifat patriotisme dalam diri. Bagaimanakah institusi beraja ini menyumbang dalam menerapkan etika dan peradaban masyarakat? Seperti mana yang kita ketahui, kewujudan institusi beraja di Melaka dahulu telah memberi kesinambungan kepada agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Jadi, dengan mempraktikkan sistem beraja dilihat dapat mengekalkan etika dan perpaduan kerana peranan rakyat amat penting untuk menghormati raja sebagai seorang pemimpin seperti mana yang termaktub dalam hukum kanun Melaka yang menyifatkan raja sebagai seseorang yang wajib diberi kesetiaan. Hal ini menggambarkan raja dan rakyat saling melengkapi antara satu sama lain. Rakyat juga menunjukkan etika yang baik dengan menzahirkan rasa hormat dan taat terhadap pemimpin yang membawa kepada kesepaduan negara dan bangsa. Cadangan seterusnya ialah melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan telah wujud di negara ini sejak kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, sama ada pendidikan bersifat formal ataupun tidak formal. Dalam memupuk etika, pendidikan secara tidak formal dilihat lebih berkesan sebagai contoh didikan di rumah. Dari segi ini, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak melalui hubungan dengan jiran tetangga. Usaha lain dalam menyemai perpaduan dalam diri anak-anak juga boleh dilakukan dengan menjelaskan kepada mereka tentang senario masyarakat majmuk dan sejarah bangsa di Malaysia. Selain itu, pendidikan formal di sekolah turut dapat mewujudkan etika dan perpaduan antara etnik melalui sambutan perayaan, hari sukan atau perkemahan. Cadangan lain ialah menghormati adat dan kepercayaan bangsa lain. Rakyat di Malaysia diberikan kebebasan mutlak dalam mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing tanpa sebarang halangan. Malah, perayaan setiap agama juga disambut secara besar-besaran. Hal ini jelas membuktikan masyarakat Malaysia mampu hidup dalam keadaan harmoni dengan berpegang kuat kepada sifat toleransi yang tinggi dan setiap kaum juga menunjukkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Sikap saling menghormati kepelbagaian agama dan budaya merupakan satu langkah awal dalam membentuk perpaduan antara kaum. Cadangan terakhir ialah dengan menerapkan sifat patriotisme. Setiap rakyat Malaysia harus didorong dengan sifat ini. Salah satu contohnya ialah seperti aktiviti mengibarkan jalur gemilang. Hal ini akan mewujudkan suasana yang tepat dan menambah warna untuk meraihkan hari kemerdekaan dengan rasa bangga dan semangat patriotik. Mungkin bagi generasi muda kini, mereka lebih selesa untuk menyatakan semangat patriotik melalui media sosial. Secara khususnya, mengibarkan bendera atau memasang bendera di rumah dan di premis memberikan kesan yang lebih besar berbanding di media sosial. Oleh itu, semangat patriotik ini mesti disemai di sekolah dan di rumah untuk membolehkan generasi muda menghormati simbol kedaulatan negara sekaligus menjadi salah satu cara dalam mengekalkan perpaduan.
Konklusinya, seperti mana yang dapat dilihat, Sultan Melayu Melaka mempunyai satu sikap yang optimis dan berfikiran secara legat dengan membentuk beberapa sistem untuk mengukuhkan peradaban Melayu serta terbentuknya etika sehingga ke hari ini.